Didik TV KPM. Hari ini kita akan belajar tentang sel elektrolitik, Sean. Okey. Jadi sel elektrolitik ni, apa yang kita tengok tadi, itu adalah sebahagian daripada sel elektrolitik. Ya. Kita akan belajar hari ini. So kita lihat kepada standard pembelajaran terlebih dahulu. Baik, Cikgu. So untuk standard pembelajaran yang pertama, iaitu kita nak memahami elektrolisis. Okey. So pada akhir pembelajaran, murid boleh memahami apa itu yang dikatakan elektrolisis. Baik. Jadi elektrokimia secara umumnya kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan elektrokimia ialah kajian tentang bahan bidang kimia tentang hubung kait antara fenomena elektrik dan juga kimia. Okey. So dia ada dua bahagian iaitu sel elektrolitik dan juga sel kimia. So sel kimia kita tak akan sentuh hari ini, so kita akan fokus kepada sel elektrolitik. Baik. Tapi kita tengok dulu maksudnya. Sel elektrolitik adalah arus elektrik yang mengalir melalui suatu elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia melalui proses elektrolisis. Okey. So sel kimia adalah perubahan kimia yang berlaku pada sel untuk menghasilkan arus elektrik. Dalam bahasa mudahnya, sel elektrolitik memerlukan arus elektrik untuk menghasilkan perubahan kimia. Okey. Sel kimia memerlukan perubahan kimia untuk menghasilkan arus elektrik. Oh, dia macam terbalik lah, Cikgu. Terbalik, ya. Okey. Jadi kita tengok kepada proses elektrolisis yang kita buat. So, proses elektrolisis merupakan proses penguraian sesuatu sebatian dalam keadaan leburan atau aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik melaluinya. Okey, baik. So ini adalah gambaran yang saya dapat menunjukkan proses elektrolisis. Ada tiga perkara yang perlu ada dalam sel elektrolitik ni. Yang pertama adalah sumber elektrik. Sumber elektrik mesti ada. Okey. Kalau tak ada sumber elektrik, proses elektrolisis ni tak akan berlaku. Ya. Contohnya kita ada sumber elektrik inilah yang sambung terus kepada elektrik, ataupun kita boleh gunakan bateri. Ya. Yang kedua adalah elektrod. Elektrod, apa yang dikatakan elektrod tu? Kita tengok nanti ya. Dan yang ketiga adalah elektrolit. Bunyi macam elektrod dan elektrolit dekat-dekat saja, tapi kita ada perbezaannya. So kita tengok kepada yang ni saya sebut tadilah, sumber elektrik berfungsi untuk menghasilkan arus elektrik untuk menjalankan proses elektrolisis. Bateri, sumber elektrik ini dia boleh menghasilkan arus elektrik. Ini elektrod. Elektrod adalah konduktor elektrik yang disambungkan kepada bateri ataupun sumber elektrik untuk membolehkan arus masuk dan keluar melalui proses elektrolisis. Okey. Ada dua elektrod di sini. Satu adalah elektrod positif yang dipanggil anode dan yang kedua adalah kathod, iaitu elektrod yang disambung kepada terminal negatif. Okey. Okey, itu elektrod. So kita tengok elektrolit pula. Apa yang dikatakan dengan elektrolit? Elektrolit ialah bahan yang mengandungi ion bercas positif dan juga ion yang bercas negatif. Ini contoh-contoh elektrolit dan contoh-contoh bahan yang bukan elektrolit. Antaranya adalah plumbum 2 bromida. Itu dalam bentuk leburan. Manakala larutan pula adalah kita ambil yang biru tu adalah larutan kuprum 2 sulfat. Okey. Yang bukan elektrolit ada juga. Contohnya bahan seperti naftalina, kita ada larutan glukosa dan juga alkohol, etanol. Itu adalah larutan-larutan yang bukan elektrolit. Ya. Okey, ini adalah kedudukan kation dan anion. Apa yang dikatakan kation dengan anion ni, Sean? Jom kita tengok. Ya. Okey. So, anode tadi adalah elektrod, betul? Terminal positif dan terminal negatif. Ya. Okey, ion-ion yang bercas ni dia akan tarik dia dalam bentuk yang berlawanan. Berlawanan maksudnya yang positif dia akan tertarik kepada terminal negatif. Yang negatif dia akan tertarik kepada terminal positif. Dalam bahasa yang mudah awak ingat adalah anode adalah terminal positif. Dia akan menarik ion
negatif. Okey. So, ion negatif ni namanya anion. Manakala untuk cas yang positif namanya cation. So, dia tertarik ke katon. Itu caranya. Okey, ya. 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 Jadi kalau kata macam tu, boleh saya tanya soalan kepada Sean? Okey, go saya cuba. Cuba. Ya. Okey. So, soalannya, antara elektrod manakah yang bertindak sebagai anode? Okey, daripada apa yang saya nampak sini, Ego, jawapannya adalah elektrod P kerana disambungkan ke terminal positif, Ego. Elektrod P, Ya. so dia disambung kepada terminal positif. Jadi dia adalah bertindak sebagai elektrod anode. Anode, ya. Bagus, Sean. Cikgu rasa ini adalah jawapan yang tepat. Ah. Jadi saya akan beri ganjaran kepada Sean. Boleh, Ego? Boleh. Oh, okey. So di situ saya bagi satu hatilah dulu. Satu, Ego. Satu je? Okey, boleh dulu. je. Asalkan apa, Ego? Okey. Didik TV KPM